Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tak ada suara tak? Okey tak? Okey. Dah. Alhamdulillah, suara jelas tak? Tak boleh pakai ni ya? Boleh cabut ni. Okey, dah. Alhamdulillah. Suara dengar okey, clear. Jelas no? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selawat, kita tasbih subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menghadiahkan ni mikrofon. Terima kasih kepada semua yang mengikuti pengajian kita daripada awal hingga ke hari ini. Siri yang ke 30 berapa dah? 37. Siri yang ke-37. Alhamdulillah. Kita sambung muka surat 215. Muka surat 215. Masalah lupa tahiyat awal. Qala al-musannif rahimahullah. Walau nasiyat tashahud fadhakarahu ba'da intisabihi harumal audu ilaih fa in 'ada 'amdan batalat aw sahwan aw jahilan sajada wa yalzamuhu al-qiyam idza dzakarahu. Jikalau terlupa duduk tasyahud awal dan teringat selepas sudah berdiri tegak, dari tegak teringat tak duduk tahiyat awal, maka diharamkan kembali kepadanya, tak boleh turun duduk balik, tak boleh. Jika dia kembali duduk tasyahud awal dengan sengaja, maka batallah solatnya. Atau kembali duduk kerana terlupa, dia mengaji dah tapi dia lupa. Lupa ni mengaji, lupa. Bukan tak mengaji, tak boleh kata terlupa. Mengaji, faham, kemudian lupa. Atau kembali duduk kerana terlupa, dia berdiri tegak dah, dia duduk pula, lupa. Atau kerana jahil kerana baru masuk Islam, maka solatnya tidak batal. Dia wajib segera bangun berdiri apabila mengingatinya. Bila ada orang tegak dia, hai dah berdiri tegak, siapa duduk? Oh, dia terlupa, dia pergi duduk, dia duduk mengaji tak boleh duduk, dia duduk. Maka bila dia teringat atau ada orang tegak, dia wajib berdiri dengan cepat-cepat, diri dengan segera. Dan sujud sahwi selepas tasyahud akhir, sunat dia buat sujud sahwi lah. Sebab tadi dia berdiri dah, lepas tu dia terlupa, dia pergi duduk pula. Lepas tu bila ada orang tegak, dia kena bangkit cepat-cepat bangun berdiri. Hukum asal tak boleh duduk lah. Bila dah berdiri tegak, tidak boleh duduk. Wa in 'ada qablahu lam yasjud illam yakun ilal qiyami aqrab wa illa fayasjud. Jika dia kembali duduk selepas berdiri tegak, sebelum qablahu, jika dia kembali duduk sebelum berdiri tegak, dia lupa, dia tak berdiri tegak lagi, dia duduk balik. Hak tu memang boleh. Dalam masalah lupa, selagi tak tegak, boleh duduk balik. Kita dah habis mengaji dah yang ni. Ada soalan nak itu kan? Saya dah jawab dah.
Jika dia kembali duduk sebelum berdiri tegak dalam masalah lupa. Saya kita pergi masalah sengaja pula. Sengaja tinggal tahiyat awal. Jika berdirinya belum sampai had lebih dekat kepada qiyam, dia baru angkat punggung sikit, lepas tu dia duduk balik. Maka tidak boleh sujud sahwi. Jika berdirinya lebih kepada qiyam, dia berdiri banyak dah, hampir-hampir nak tegak. Bila dia teringat, dia duduk balik. Bolehlah duduk balik selagi tak tegak tu. Jika berdirinya lebih kepada qiyam, maka sunat sujud sahwi. Dia berdiri banyak dah, teringat, dia duduk balik, baca tahiyat awal. Walaupun dia baca tahiyat awal, nanti sunat dia sujud sahwi juga sebab dia berdiri tu dah banyak dah. Bergerak dah banyak. Okey. Tu masalah lupa. Sekarang masalah sengaja. Walau nahadha 'amidan thumma 'ada ba'da ma sara ila al-qiyam aqra' batalat wa illa fala. Jika dia bangun meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, kemudian dia kembali duduk selepas berdirinya itu lebih hampir kepada qiyam, maka ia membatalkan solat. Kalau berdiri tinggal tahiyat awal tu dengan sengaja, berdiri banyak dah, tak boleh duduk. Kalau terlupa, walaupun berdiri banyak dah, boleh duduk. Tu beza dia. Kalau sengaja, berdiri tu dah banyak, duduk, batal solat. Kalau terlupa, walaupun berdiri tu dah banyak, lagi tak tegak, dia boleh duduk balik dan disunatkan dia sujud sahwi. Dia boleh buat dua benda. Dia duduk balik boleh, sujud sahwi. Ataupun dia malas nak duduk balik, dia terus je berdiri, nanti sujud sahwi. Pun boleh juga. Tu beza orang lupa dengan orang sengaja tinggal tahiyat awal. Kena pecah macam tu baru jelas. Macam petang kemarin lah saya sebut 3 rukun yang panjang. Selepas sujud tu, imam duduk tahiyat. Tak boleh cakap gitu. Kena habaq tahiyat awal ke tahiyat akhir. Kerana hukum berbeza. Hukum berbeza. Kalau imam duduk tahiyat akhir, masuk rukun keempat. Kalau imam duduk tahiyat awal, masih lagi dalam 3 rukun yang panjang. Tu kena jelaskan. Orang lupa tahiyat awal, pecahkan kepada 2. Ada lupa, ada sengaja tinggal tahiyat awal kan. Hak sengaja tinggal, dia angkat punggung sikit, lepas tu dia rasa nak duduk, duduklah. Kalau dia angkat punggung tinggi, dekat dengan rokok, dekat dengan qiyam tu, tidak boleh lagi dia duduk. Walaupun berdiri belum tegak. Bagi jelas macam tu. Kemudian dia kembali duduk selepas berdirinya itu lebih hampir kepada qiyam, maka ia membatalkan salat. Jika bukan begitu, yakni berdirinya sedikit sahaja, angkat punggung sikit dan belum menghampiri had qiyam, maka kembali duduk tasyahud itu tidak membatalkan salat. Dalam dua-dua masalah, kalau angkat punggung sikit, lepas tu duduk balik tahiyat awal, tak batal salat. Masalah sengaja tak batal, masalah terlupa pun tak batal, dan tidak perlu sujud sahwi. Tak boleh sujud sahwi, pasal angkat punggung sikit baru dia gaya-gaya nak berdiri, dia teringat dia duduk balik. Tak boleh sujud sahwi yang tu. Wal qunut kat tasyahud wa wad'ul jabhati bil ard kan tisab. Meninggalkan doa qunut sama hukumnya seperti meninggalkan tasyahud. Tasyahud boleh tinggal, qunut boleh tinggal. Sama macam mana? Tahiyat awal kita pecahkan kepada orang yang tinggal kerana lupa, nasian dan amidan, sengaja. Maka qunut pun serupa juga. Ada orang tinggal qunut kerana lupa, maka selagi dia tak letak dahi di lantai, dia boleh kembali membaca qunut. Hak satu lagi tinggal qunut amidan, sengaja. Sengaja bila dia bergerak turun tu dah banyak, dia tidak boleh kembali membaca qunut. Serupa macam kita mengaji. Dan kalau tahiyat awal, bila dah berdiri tegak, tak boleh duduk balik, nanti batal. Qunut bila dah sujud lengkap, dah tak dahi ke lantai dah, tak boleh patah balik. Lagi tak dahi boleh dalam masalah lupa. Boleh patah balik macam qunut kalau lupa. Lagi tak dahi. Sujud ukuran dia dahi, kalau tahiyat awal ukuran dia berdiri tegak. Itulah. Kemudian bila dah bergerak banyak, daripada tahiyat awal dah bergerak banyak dah, nak berdiri dah, teringat, memang boleh duduk balik dan sunat sujud sahwi. Begitu juga qunut bila dia turun dah lutut, selagi dia belum sujud, lutut dia turun dah, tak sujud lagi, dia boleh berdiri untuk baca qunut. Dan adakah disunatkan sujud sahwi? Ya, sunat sebab dia bergerak banyak. Sujud sahwi pun buat.
Inilah teka-teki fiqah. Ada orang dia baca aja kunut tapi dia sujud sahwi juga. Pasal apa? Pasal dia bergerak turun tu dah banyak sampai ke lutut, tangan pun dah letak. Dia teringat, aku tak sujud gini, aku teringat. Boleh dia berdiri baca kunut balik. Kunut dia baca, tapi di hujung solat nanti dia sunat sujud sahwi. Selalu orang sujud sahwi pasal tak baca kunut. Yang ni kunut baca, sujud sahwi pun buat. Masalah dia macam tu lah. Masalah lupa, bergerak dah banyak, hampir-hampir nak sujud, tetapi belum letak dai lagi, teringat, dia boleh bangun baca Allahumma hadina fiman hadait, itu boleh. Dan disunatkan dia sujud sahwi kerana harakat kathirah, gerakan dia yang sudah banyak. Boleh faham tak? Ada orang baca tahiyat awal tapi sunat juga dia sujud sahwi. Macam mana? Dia dah berdiri banyak, hampir-hampir nak tegak dah, teringat, dia boleh duduk baca tahiyat awal, nanti dia sunat sujud sahwi juga. Itu kena tahulah masalah macam ni. Meninggalkan doa qunut sama hukumnya seperti meninggalkan tasyahud. Dan meletakkan dahi ke lantai sama hukumnya dengan masalah berdiri tegak. Okey, sekarang masalah berjemaah. Walau nahadhal imam. Nahadhah ni berdiri tegak. Nahdah panggil. Nahdah tu tegak. Kebangkitan tu, bangkit tegak. Nahdah. Walau nahadhal imam lam yajuz lil ma'mum al-qu'udu lah illa an yanwiya mufaraqatah. Walau intasaba ma'al imam fa'ada al-imam ilaih harumat muwafaqatuhu bal yufariquhu aw yantaziru qa'iman fa in wafaqahu amdan batalat. Jika imam berdiri ke rakaat ketiga dan meninggalkan tasyahud awal, imam berdiri tegak, dia lupa tahiyat awal ke dia sengaja tak tahulah, dia berdiri Allahu akbar, berdiri tegak. Makmum tidak boleh duduk membaca tasyahud awal. Imam berdiri tegak, kita pun kena berdiri. Imam tinggal tahiyat awal, kita semua kena tinggal. Siapa-siapa baca tahiyat awal, sedangkan imam dia tak baca tahiyat awal, solat dia batal. Jangan saya ulang berkali-kali lah, kalau imam lupa tahiyat awal, jangan tegur imam, jangan kita pergi baca tahiyat awal. Bahkan kewajipan kita berdiri belakang imam, sama-sama pada rakaat ketiga, sama-sama meninggalkan tahiyat awal. Tegur subhanallah, tak boleh. Nak buat apa? Imam lupa, kita pun lupa. Imam berdiri ke rakaat ketiga, kita pun berdirilah ke rakaat yang ketiga. Imam lupa, imam berdiri tegak ke rakaat ketiga, haruma lam yajuz lil ma'mum al-qu'udu lah. Tidak boleh. Makmum tidak boleh duduk membaca tahiyat. Tak boleh. Tengok nombor 1. Kerana hukum mengikut imam adalah fardu. Wajib ikut imam pada masalah lupa tahiyat awal. Sementara membaca tasyahud adalah sunat. Itu prioriti, keutamaan dia. Kecuali jika dia berniat mufaraqah, aku nak baca kat tahiyat awal, aku tak mau ikut imam ni, aku keluar jemaah, niat macam tu. Tak apa. Dia rugi ya. Keluar jemaah buat apa? Imam bukan buat benda yang haram, imam cuma tinggal yang sunat. Tahiyat awal tu sunat. Yang nak keluar daripada jemaah pasal apa? Kalau dia niat mufaraqah, tak batal solat. Dan jika makmum sudah berdiri tegak bersama imam pada rakaat ketiga, imam diri, makmum pun berdiri. Okey, makmum mengaji, dia tak baca lah tahiyat awal tu. Tiba-tiba imam kembali duduk pula dah imam ni. Imam berdiri rakaat ketiga, makmum pun berdiri rakaat ketiga. Lepas bar baru kita berdiri tu, Allahu akbar, kita pun bangkit berdiri Allahu akbar. Elok kita berdiri, kita tak tegur dia, kita tak baca tahiyat awal, kita berdiri. Betul dah tu. Tengok tok imam ni duduk pula lah. Apa jenis tok imam ni? Tiba-tiba imam kembali duduk tasyahud awal. Maka makmum haram mengikuti imam, tak boleh ikut. Jangan kita turun juga, tak turun. Kita tunggu dalam berdiri tu. Tunggu tu sama ada kita niat mufaraqah keluar jemaah ataupun kita tak mau lagi keluar jemaah, kita tunggu. Kita tunggu dia bangkit berdiri lagi. Ikut hukumnya imam tu buat benda yang membatalkan solat. Dah berdiri tegak tak boleh duduk. Saya selalu ulang, dah berdiri tegak ke rakaat ketiga tak boleh duduk tahiyat awal. Bukan dah berdiri tegak rakaat kelima tak boleh duduk tahiyat akhir.
Kalau berdiri tegak rakaat kelima, ada jemaah tegak hak tu dia kena duduk. Pasal berlaku di satu qaryah, satu masjid duk berbalah. Imam sembahyang 5 rakaat. Imam tu kata, aku mengaji. Imam pun mengaji yo. Aku mengaji bila dah berdiri tegak tak boleh duduk. Bagus. Dia berdiri sampai rakaat kelima dia tak mau duduk. Aku mengaji, dia kata, tok guru ku habaq berdiri tegak dah tak boleh duduk. Tu dia buat macam mana? Dia gagah jugalah. Bagi cukup 5 tu. Dia tak mau duduk. Orang kata subhanallah. Dia buat-buat pekak. Bukan pekak. Buat-buat pekak. Siapa dia buat pekak? Aku mengaji dah berdiri tegak tak boleh duduk. Dia pegang hatu. Orang kata berdiri tegak rakaat ketiga tak boleh duduk baca tahiyat. Dah tiga-tiga jalan terus. Dia pergi faham rakaat kelima dah berdiri tak boleh duduk. Jenuh gitu. Penat tu. Ada orang telefon saya tanya betul ke? Saya tak betul kata. Tu ego. Tu ketegak. Dah tu dia silap teruk tu. Kalau dia berdiri sampai rakaat ke-6 ke-7 bila berdiri tak boleh duduk balik. Jenuh gitu. Dia buat hashtag. Kita mengaji ni hak rakaat ketiga tu dah berdiri tak boleh lah nak unduk balik ke tahiyat awal tu. Dia hentam dia rakaat kelima, dia kata aku mengaji berdiri tak boleh duduk balik. Nak kata apa dia imam kan? Sabar je lah. Hak tu kena mufaraqah, imam ketegak. Ego lah tu. Ni nak abang tu dia mengaji. Kalau rakaat kelima orang tegak duduk, wajib duduk. Hak tu rakaat kelima tu bukan rukun, hak tu silap. Tahiyat awal tu yang rukun, patah balik ke tahiyat awal tu. Tahiyat akhir. Payah jugalah. Kata mengaji, tak mengaji tu atau mengaji tak faham. Orang duk cerita perbahasan kembali ke tahiyat awal, dia pergi bubuh, berdiri tak boleh patah balik ke tahiyat akhir. Siapa ajak dia macam tu? Dah berdiri silap dah. Duk pergi rokok, iktidal apa lagi? Batal solat tu, jahil. Tu kena ngaji. Kena mengaji kalau ada kursus bagus ni, kursus imam makmum, kursus muazzin kan. Baik. Kecuali jika dia berniat mufaraqah, imam dia tak baca tahiyat, dia nak baca dia kena niat mufaraqah. Okey, masalah tadi, imam berdiri ke rakaat ketiga, makmum berdiri ke rakaat ketiga, tiba-tiba imam pergi duduk pula dah. Duduk tahiyat awal. Kita jangan ikut dia. Apa yang kita perlu buat? Kita terus berdiri ke rakaat ketiga, sama ada menunggu dia atau mufaraqah. Tunggu dia, boleh jadi dia lupa kot. Lupa, imam mungkin dia lupa dia mengaji dah tapi dia lupa. Lupa ni makna mengaji, lepas tu lupa. Beza dengan jahil, jahil tak tahu. Tak tahu. Lupa lah. Tak tahu lah. Macam ada orang tak tahu. Puasa dia duduk setubuh. Dia duduk ingat, tak boleh makan, tak boleh minum, setubuh boleh. Tak tahu. Tak tahu kena denda 2 bulan. Berbeza dengan orang lupa. Lupa betul-betul tak apa. Dia mengaji tapi dia lupa. Dia buat benda haram. Tidak dikira dosa. Dan jika makmum kembali berdiri tegak bersama imam pada rakaat ketiga, tiba-tiba imam kembali duduk tasyahud awal, maka makmum haram mengikut imam. Bahkan hendaklah dia terus berdiri pada rakaat ketiga dengan niat mufaraqah dari imam ataupun berdiri menunggu imam. Nak tunggu imam boleh lagi. Tunggu imam boleh jadi imam ni bukan tak mengaji, dia mengaji dia lupa. Dia berdiri dia lupa, kita tak boleh duduk, dia duduk. Jadi kalau dia lupa dia tak batal imam tu. Tapi kalau kita tanya dia pasal apa imam duduk balik, dia kata tak baca tahiyat awal. Tu mana boleh duduk? Dia kata boleh dia jahil lah tu. Kita kata dah berdiri tegak dah Tok Imam, pasal Tok Imam duduk balik. Dia kata boleh. Aku mengaji boleh. Pula dah. Punggah. Kita kata punggah kalau lagu ni imam kita batal lah tu. Jalan selamat mufaraqah. Jalan selamat, imam dah berdiri ke rakaat ketiga. Kalau imam tu duduk balik, kita mufaraqah je, tu jalan selamat. Jika makmum dengan sengaja turun duduk tasyahud bersama imam, maka solatnya menjadi batal. Solat makmum batal. Solat tu imam membatal sebab dia jahil.
Walau qama al-imam wa qama al-ma'mum walau qa'ada al-imam. Ni masalah terkalih. Imam duduk tahiyat awal. Makmum ni dia mengantuk ke mana, dia tersilap pergi berdiri rakaat ketiga. Imam duduk tahiyat awal, makmum pergi berdiri. Yang ni makmum kena undur balik ya. Kena ikut imam. Walau qa'ada al-imam wa qama al-ma'mum sahwan lazimahu al-'audu limuwafaqati imamihi. Jika imam duduk tasyahud, imam baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sedangkan makmum terus berdiri ke rakaat ketiga kerana terlupa sahwan. Dia tersilap, dia berdiri. Allah. Orang pakat duduk tahiyat awal, aku pergi berdiri siapa? Maka wajib ke atas makmum untuk kembali duduk mengikut imam. Tak apalah dia tersilap berdiri, jemaah lain semua duduk tahiyat awal dengan imam, dia makmum yang berdiri ni kena duduk balik. Ni masalah tersilap. Samalah imam dalam apa-apa pergerakan imam sujud, kita sujud. Kemudian ada orang masuk saf, takbir derah, Allahu Akbar. Kita ingat suara tu imam, kita pun bangunlah duduk antara dua sujud, tengok imam tak duduk lagi. Kita kena sujud balik. Macam tu. Tersilap tu. Salah faham makmum. Kalau imam duduk tahiyat awal, makmum tersilap, bangun berdiri, bukan sengaja tersilap, lazimahul audu, wajib kepada makmum kembali duduk tahiyat awal bersama imam limuwafaqati imamihi, untuk mengikuti imamnya. Kerana mengikut imam lebih dituntut berbanding rukun yang dia lakukan. Kalau macam tu kena sujud sahwi ke ustaz? Sunat bagi makmum tu nanti sujud sahwi. Sunat bagi makmum. Imam tak salah apa, imam takkan sujud sahwi. Sebab imam buat komplit elok. Makmum ni kerana dia bergerak berdiri. Berdiri itu kalau sengaja dosa haram. Tapi dia tak sengaja, dia berdiri, dia tengok imam dengan jemaah dia semua pakat duduk elok tahiyat awal, dia seorang pergi berdiri, tersilap kan, dia duduk balik, nanti sunat dia buat sujud sahwi. Kerana kaedah tiap-tiap perkara yang haram boleh batal sembahyang dengan sengaja. Kalau buat tak sengaja tak batal, tapi sujud sahwi. Bagi makmum ni sunat dia sujud sahwi, ketaksiran dia. Okey, atas ketaksiran dia. Yang tu kalau dia tak sengaja berdiri lah. Dia berdiri, dia tengok imam dia duduk tahiyat awal, dia duduk. Kalau dia sengaja nak berdiri, dia tahu imam dia duduk tahiyat awal, dia sengaja nak potong tang tu nak berdiri, maka yang tu haram. Solat dia tak batal tapi haram. Kerana memotong satu, potong satu. Imam tak berdiri lagi, dia pergi berdiri dah. Potong satu rukun namanya. Potong satu rukun. Perbuatan dia haram. Maka oleh kerana dia sengaja nak berdiri, dia nak duduk balik boleh, dia tak mau duduk balik pun tak apa. Pasal dia bukan terlupa berdiri. Dia kata aku memang tak mau tahiyat awal. Tahiyat awal ni sunat, aku tak mau, aku nak berdiri. Sebelum dia berdiri tu dia niat tak mau baca tahiyat awal, aku nak berdiri. Dia tahu imam dia baca tahiyat awal, dia berdiri. Perbuatan dia haram, batal tak? Tak batal. Kerana mendahului imam satu rukun tak batal. Yang batal tu bila kita dahului imam, kita potong imam dua rukun berturut-turut. Contoh imam duduk tahiyat awal, dia pergi bangkit berdiri, dia baca Fatihah cepat-cepat, dia rokok. Lepas tu dia nak iktidal pula, dia bergerak untuk iktidal, ketika tu haram dan batal. Potong imam dua rukun dengan sengaja batal solat. Lambat daripada imam dua rukun pun dengan sengaja batal. Kalau potong tu musabaqah, dia bertanding dengan imam, dia race dengan imam. Batal kalau dua rukun. Yang lambat tu dipanggil takhalluf, ketinggalan. Dua rukun dengan sengaja pun batal. Contoh imam rokok, dia dah baca Fatihah komplit dah imam rokok, dia saja buat lambat tak mau rokok. Satu dah imam, dia ketinggalan dengan imam satu. Imam i'tidal, dia tak rokok lagi dua. Imam bergerak untuk sujud, tu tiga. Dua nak masuk tiga tu batal. Kalau lambat pun batal, kalau cepat sangat daripada imam pun batal. Dan ada yang makruh. Makruh ni orang utara panggil berembah. Berembah ni imam bergerak, dia pun bergerak. Hak tu makruh. Tidak haram, tidak batal, tapi makruh. Berembah atau berembah. Ketika imam bergerak, dia pun bergerak.
Macam budak-budak duk naik motor tu. Kawan dia naik motor, dia main sebelah naik. Tu bahaya tu. Orang nak potong payah. Di atas jalan raya ni dipanggil berembar lah. Kalau bahasa kampung saya ni berembar. 2 biji motor, 3 biji motor. Jadi imam bergerak, dia pun bergerak. Contoh imam rakaat, Allah, dia tunduk dah. Tunggu dulu imam Allahu Akbar, baru tunduk Allahu Akbar. Jadi ketika imam bergerak, makmum pun bergerak. Yang tu makruh. Makruh yang menghilangkan pahala semayang jemaah 27 darjat. Maknanya semayang sah. Sah. Haram tak? Tak haram. Tapi makruh. Apa dia? Makruh. Okey. Makruh. Makruh tak dapat pahala jemaah. Bismillah. Potong imam satu rukun, haram. Bersama-sama gerak dengan imam, makruh. Potong 2 rukun, haram batal. Haram dan batal. Baik. Walau syakka hal saha atau hal zada ruknan, hal irtakaba manhiyan lam yasjud. Jikalau seseorang meragui, adakah dia terlupa atau tak lupa? Di tahiyat akhir dia fikir balik, aku ada lupa ke tak lupa? Lupa ke tak lupa? Yang ni dia kena faham usul fiqh. Bila kita meragui sesuatu, lupa ke tak lupa, kita kena ambil tak. Lupa ke tak lupa, pegang dengan tak. Al-aslu adam dalam kaedah fiqh. Apabila berlaku keraguan, maka asalnya tidak. Asal tidak. Apa makna asal tidak? Aku tadi ada lupa tak? Aku baca kunut ke tak baca? Aku lupa ke tak lupa kunut tu? Aku ingat ke tak ingat? Kira dia tak lupa. Lupa ke tak lupa? Tak lupa. Adakah dia menambah rukun? Aku tambah rukun ke tak tambah rukun? Tak tambah. Jadi tak perlu sujud sahwi. Atau adakah dia ada melakukan larangan? Aku buat benda yang dilarang ke tak buat? Tak buat larangan, tak buat. Maka hukumnya dia tidak boleh sujud sahwi. Pegang al-aslu adam. Makmum sujud lama di tahiyat akhir imam. Yang ni saya biasa hurai dah dulu. Kita dah hurai dah. Panjang lebar dalam siri kuliah sebelum ni. Boleh tengok rakaman. Boleh terus tengok rakaman. Tapi tak batal lah sujud lama. Ketika imam sedang tahiyat akhir tu tak batal. Pasal apa tak batal? Dia ada 2. Tak batal dan tak elok. Tak elok buat perangai macam tu, sujud lama-lama tu mencacatkan adab jemaah. Tak elok tetapi tidaklah membatalkan solat. Saya dah hurai dah. Kalau sampai imam baca tahiyat, imam habis tahiyat, imam bagi salam, dia duduk sujud lagi, pun tak batal, tak haram, tapi tak elok. Mencacatkan adab berjamaah. Pasal apa tu, kena tengok baliklah rakaman kuliah sebelum ni. Kalau saya hurai lagi sekali, dia jadi berulang dan panjang lah. Di panjang bab tu. Baik, kita terus. Aw hal taraka ba'dan muayyanan, aw hal sajada lis-sahwi, aw hal shalla thalathan aw arba'an, bana ala annahu lam yaf'alhu wa yasjud. Lakin in zala syakkuhu qabla as-salam yasjudu aidan. Lima sallahu mutaraddidan wahtamala annahu zaidun. Sebaliknya, jika dia meragui adakah dia meninggalkan sunat ab'ad tertentu, tinggal ke tak tinggal, macam itulah. Maknanya aku buat ke tak buat kunut, buat ke tak buat, hak tu kena pegang tak buat. Faham tak? Bila dia ragui kunut tadi aku baca ke tak baca, jadi ambil tak baca. Dia tak baca, sujud sahwi. Macam tu. Kalau buat benda larangan, dia ragui, aku tambah rakaat ke tak tambah? Tak tambah. Bila tak tambah, tak perlu sujud sahwi. Itu kena faham al-aslu adam. Kalau pening sangat, jangan duduk sujud sahwi. Senang je. Sujud sahwi ni bila kita yakin kita sunat sujud sahwi, baru kita buat. Kalau kita ragui, situasi aku ni nak sujud sahwi kata tak sujud sahwi, tak usah sujud. Sebab tak sujud itu lebih selamat daripada sujud. Tak sujud, salat sah. Pasal apa sah? Sujud sahwi itu kan sunat, bukan wajib. Jadi tak sujud tak apa. Yang jadi masalahnya, dia ni jenis tak boleh sujud sahwi, dia pergi sujud sahwi, maka batal. Jadi kena faham betul-betul. Kalau ragu-ragu ni senang cakap.
kita tak usah duk kira lah al-aslu adam, kaedah fiqh. Kita pegang macam ni ya. Kalau yakin boleh sujud sahwi, aku sujud. Kalau ragu-ragu nak sujud tak sujud, baik tak usah duk sujud. Senang cerita. Lagi sujud lagi dikira menambah sujud dalam semayang, batal pula semayang kan? Payah tu. Baik. Soalan daripada Tuan Haji Aziz. Ada setengah imam dari sujud nak bangun qiyam, dia sebut takbir intiqalat pendek. 4 harakat, tak sampai 4 harakat. Maka makmum teng dia, potong dia. Teng tu potong kan. Teng dia berdiri lebih awal dari imam. Jadi kita kena hati-hati ya. Kita potong imam, haram. Tapi tak batal salat. Kita sama-sama bergerak. Ketika dia bergerak. Taklah. Kita tak potong dia pun. Tapi dia Allah. Kita dah angkat kepala dah. Allah. Kita pun duduk bergerak dah. Tak potong. Tapi kita follow rapat sangat. Yang tu makruh. Jadi, kena tunggu imam habis dulu. Allahu Akbar. Baru kita angkat kepala daripada sujud. Duduk sat, duduk istirahat. Duduk sebentar. Itu baru kita berdiri. Tu baru dapat 27 pahala. Imam Ghazali sebut banyak orang semayang berjemaah. Dalam Sairus Salikin ada. Banyak orang semayang berjemaah. Tapi habis semayang jemaah jadi 3 golongan. Ada yang dapat pahala jemaah 27 darjat. Ada yang habis semayang dia balik rumah, dia menanggung dosa. Yahmilu auzara, dia tanggung dosa pasal dia duduk potong tu imam, dia duduk teng, bahasa Tuan Haji Aziz teng. Teng ke teng. Dia teng imam, dia potong imam. Ada satu lagi, dia balik, dia dapat pahala seorang. Semayang dia sah. Dia mai jauh-jauh mai masjid, pahala i'tikaf mungkin dapatlah, tapi pahala semayang berjemaah dapat seorang. Ka salatil munfarid, seperti semayang seorang diri. Hak tu hak mana? Hak ni imam Allah, dia pun tunduk. Sami Allah, baru Allah tu. Sami Allah, baru sebut nama Allah, dia dah angkat kepala. Ada lagi sami Allahu liman. Ada lagi hamidah. Habiskan suara imam baru kita gerak. Dah dah baru kita tidak. Imam sujud, Allahu jangan sujud lagi. Allahu ada bar dia. Allahu Akbar. Baru kita gerak. Allahu Akbar. Baru kita duduk. Allahu Akbar. Imam sujud. Allahu Akbar. Baru kita sujud. Ketika imam bergerak, kita jangan gerak. Imam dah buat rukun tu, baru kita gerak. Dah lambat sikit pada imam. Sebab tu imam ada cadangan daripada ulama, imam baca 5 kali. Subhana rabbiyal azim tu 5 kali, subhana rabbiyal a'la 5 kali. Imam baca 5, sempatlah makmum baca 3. Imam digerak awal. Dalam tentera pun kawat macam tu kan, kawat. Bila diberi arahan, ke kanan, pusing. Baru pusing. Bukan ke kanan, pusing dah. Ni nak kena denda. Ke kanan, baru tak sehingga dia pusing dah. Ke kiri, pusing. Lepas kata pusing tu, pusing. Bukan ke kiri, pusing dah seorang dia. Luku palanya. Nak kena. Baru orang kata ke kiri, pusing dah. Ini nak kena. Macam itulah berjemaah. Imam baru kata Allah, dia tunduk dah. Tak sabar-sabar. Ustaz, kami tengok orang Arab. Arab memang dia tak ikut adab. Ni bab adab tu. Adab berjemaah. Arab tu kena ikut adab sangat. Jangan dia ikut Arab. Ikut apa kita mengaji ni. Kalau tengok Masjidil Haram tu macam-macam jenis lah. Hak bergerak banyak. Hak duk main serban ni. Main serban ni. Pakai letak gitu je. Tengah sembahyang cik duk tarik bagi tajam. Macam-macam jenis. Jangan dia ikut Arab. Ikut kita punya. Ikut kitab. Hak bagus pun ramai. Hak reti, hak jahil pun ramai. Hak jahil pun ramai. Orang Arab ni pun ingat kita pergi negara ni pun pergi mengaji Quran ya. Saya mengaji Syria kan. Hak jenis orang kampung dia tanya, hang main buat apa? Tadrusul Quran?
Hang belajar Quran. Lah, tajwid. Jam. Saya kata aku ngaji tajwid di Malaysia ni. Dia pun jahil kan. Dia pun ingat pergi sana. Mengaji tajwid, betul tajwid pun kena mengaji lah. Kena tambah-tambah lagi tahsin. Jangan ikut Arab, ikut adab. Bagus ayat tu. Ustaz, bolehkah makmum mufaraqah dalam rakaat keempat? Bukan kerana imam, tapi makmum sakit perut. Sakit perut kena pergi habis cepat semayang kan? Atau lain-lain. Boleh tak? Boleh. Sakit perut. Jangan tunggu, sekejap dia cirit tu. Imam rakaat keempat, dia pun rakaat keempat. Dia rasa tak tahan, dia cepat sikit, dia rokok. Boleh. Harus mufaraqah kalau ada sebab. Sebab tak apa. Okey, tadi masalah tadi, kalau dia ragui, aku baca qunut ke tak baca? Pegang tak tu. Al-aslu adam, tak baca. Adakah dia telah sujud sahwi atau belum? Pula dah dia ragu, aku sujud sahwi. Kita tahu tadi, pening sungguh dia ni. Baca tahiyat akhir, lepas tu sujud sahwi, betul dia fikir. Aku sujud ke tak sujud? Memang dia ni jenis pelupa. Kena makan ubat minda. Sujud ke tak sujud? Makna belum sujud. Dia sujud lain lah. Tapi orang tengok pelik lah. Sujud apa? Sampai 4 kali sujud sahwi kan? 2 kali dia buat, betul dia lupa, dia buat lagi. Atau adakah dia solat 3 rakaat atau 4? Ni aku solat 3 ke 4? Dah 4 ke belum? Macam tu lah. Dah 4 ke belum? Belum 4. Masih 3. Tambah 1 rakaat. Oleh itu, dia boleh sujud sahwi. Tetapi jika keraguannya hilang sebelum memberi salam, dia duduk baca tahiyat tu, duduk fikir. Aku semayang ni 4 ke 5 ni. Terlebih kan macam mana ni? Fikir sambil duduk baca tahiyat. Lepas tu akhirnya dia teringat, betul aku semayang 4 lah. Bukan 5, 4. Macam ni pun dia sunat. Dia masih lagi sunat melakukan sujud sahwi kerana dia teragak-agak di dalam solatnya tadi. Hak ni sujud sahwi pasal dia taradud, duk fikir, dia tak khusyuk. Dan boleh jadi dia ada melakukan tambahan rukun. Orang tu dia ragu-ragu rakaat 3 ke 4. Maka dia kena ambil hal sikit. Dipanggil al-akhdhu bi aqalla ma qila. Mengambil angka yang paling sedikit. Bila ragu 3 ke 4, kena kira 3. Lepas tu, bila 3 tambah 1 rakaat lagi kan. Maka ketika tahiyat akhir dia fikir balik. Aku semayang ni 5 ke 4. Tahiyat akhir dia fikir. Betul lah ni 4 betul tak ada 5 ni 4. Walaupun macam tu, nanti dia sunat sujud sahwi juga. Kerana semayang dia mutaraddidan, duk teragak-agak tadi tu, sujud sahwi pasal itu. Rakaat dia tak ada tambah apa, tapi dia sujud sahwi pasal teragak-agak. Baik. Ada soalan ke tadi? Kalau ada rasa tak puas hati, ragui dalam solat, bolehkah kita berhenti solat mula lain? Tak puas hati ragu ni ragu apa? Ragu apa? Kena jelas dulu. Ada orang dia tak puas hati semayang pasal dia rasa macam tak khusyuk. Tak khusyuk aku berhenti semayang lain. Tak boleh. Semayang tak khusyuk tu dah sah, cuma tak sempurna. Tak khusyuk, tak sempurna je semayang sah. Bila semayang sah, tak boleh kita batalkan solat dengan sengaja. Jadi kena fikir balik. Salah apa? Ragu-ragu apa? Kalau ada tertinggal rukun, kita tambah rakaat lepas imam bagi salam. Contoh ada 1 rakaat tu, kita mengantuk, orang rokok kita tak rokok. Orang sujud kita sujud. Lepas sujud baru teringat, Allah, aku tak rokok, tak i'tidal apa semua. Dekat-dekat nak habis semayang baru teringat balik. Dan kita yakin, kita memang tak rokok. Atau kita rokok, kemudian kita terlena-lena sikit, manyau dalam rokok, imam sujud, kita tak i'tidal, kita terus sujud. Kita ada tinggal i'tidal contohnya. Setelah di hujung solat baru teringat ada rakaat tertentu aku tak i'tidal. Memang betul punya. Aku rokok, lepas tu imam sujud, aku sujud. Aku tak sengaja. Kalau sengaja batal solat. Kalau sengaja batal solat, ni tak sengaja. Dia teringat balik betul ya. Ada rakaat yang dia bermasalah. Dia rokok, lepas tu dia terus sujud. Kerana dia tak i'tidal. Tak payah berhenti solat. Ingat di hati, nanti aku sempurnakan rakaat yang tak sempurna. Bila? Ba'da salamil imam. Lepas imam bagi salam, aku tambah 1 lagi nak cover balik hak rakaat yang
Rakaat tadi itulah tak i'tidal tu. Jangan berhenti semayang. Berhenti semayang ni pasal ada najis. Berhenti semayang pasal pakaian kita terkoyak nampak aurat. Berhenti semayang pasal ingat balik aku tak wuduk. Aku ambil wuduk ke tak ambil wuduk? Tak ambil lah. Kalau dia ragu-ragu, aku batal ke tak batal, wuduk dah ada. Batal ke tak batal? Kira tak batal. Kena reti. Usul fiqh semua kena reti lah. Dipanggil fiqh dalam bab ragu-ragu. Jadi nak batal semayang saja-saja, jangan. Kena perincikan dulu. Sebab apa nak batal tu? Kadang-kadang gangguan syaitan je. Syaitan kata gunung ni, dia apa berhenti. Tak boleh. Dia ikut hak syaitan, dia tak ikut apa kata Allah. Allah firman, la tubtilu a'malakum. Jangan saja-saja pergi batal amalan kamu. Tak boleh bagi batal. Melainkan ibadat sunat. Ibadat sunat tak apa lah. Dia puasa sunat, tetamu mai. Nak buka puasa kan macam mana? Yang tu Nabi kata, saimul mutatawwi', orang puasa sunat, amiru nafsihi, dia takbir diri dia sendiri. Insya'a sama, kalau dia nak terus puasa pun boleh. Wa insya'a aftara, jika dia nak buka puasa pun boleh. Ini sunat. Sunat, kita tengok mana keutamaan. Sahabat Nabi sembahyang sunat. Tengah duduk sembahyang, Nabi panggil dia. Abu Sa'id Al-Mu'alla, Nabi panggil dia. Ya Aba Sa'id. Nama dia Abu Sa'id Al-Mu'alla. Dia sembahyang sunat. Nabi saja panggil dia. Nabi tahu dia sembahyang. Patutnya dia terus sembahyang ke dia berhenti? Menyahut panggilan Nabi ke teruskan solat sunat? Jawab dia kena berhentilah pasal Nabi panggil. Nabi tu guru. Guru segala guru. Dia pergi semayang sunat. Nabi panggil berkali-kali. Dia semayang sampai habis. Habis semayang, baru dia mai kat Nabi minta maaf. Nabi kata, aku panggil hang dengar tak? Dia kata dengar. Awak tak jawab? Dia kata kalau jawab, labbaika ya Rasulullah. Saya hadir. Saya sahut panggilanmu. Kalau saya jawab, nanti batal solat saya. Nabi kata batal pun batal lah. Solat hang sunat. Menjawab panggilanku wajib. Nabi nak ajak fiqh aulawiyah. Lepas ni jangan dah. Kerana Allah Ta'ala sebut apa? Dalam Quran kata Nabi. Nabi baca ayat Quran dekat dia. Istajibu lillahi walir rasul. Sahutlah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Bila Allah panggil, Rasul panggil, jawab. Itu lebih penting daripada duduk sembahyang sunat. Macam kisah apa? Juraij. Mak dia panggil. Dia main sunat. Dia terus sembahyang. Tak betul, jawab. Tapi kalau ibadat fardu, kita kena beramal dengan ayat la tubtilu, tak boleh bagi batal. Ibadat wajib tak boleh bagi batal. Kena ada alasan munasabah yang kukuh. Pasal apa nak batalkan ibadat? Kalau macam pakaian dia dah terkoyak, dedah aurat, bukan dia yang batalkan solat. Dedah aurat tu yang batal. Jadi dia tak boleh terus solat. Betul tak? Allah melarang kita membatalkan solat. Kalau solat kita dah memang batal, tak apalah. Tengah-tengah sembahyang, dia rokok-rokok, dia terkeluar angin pun, nak terus sembahyang. Kalau terus tak boleh, pasal solatnya sudah terbatal. Bukan dia membatalkan tu haram. Sebab ibadat wajib. Membatalkan tu haram. Terbatal, tak apa, berhenti, pergi ambil wuduk. Jadi hati-hati no. Kalau kita ada ragu-ragu, wah-wah ke apa-apa, macam mana kita nak handle diri kita? Aku nak berhenti, ikut sembahyang lain lah, aku mula balik lah. Tak boleh. Yang tu kena bincang halusi dulu. Pasal apa nak berhenti? Pasal apa? Benda hak tak perlu berhenti, kita pergi berhenti. Kita membatalkan ibadat wajib. Allah tak bagi. La tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amalan kamu. Puasa wajib, tak boleh bagi batal. Jaga elok-elok. Semayang fardu, tak boleh bagi batal. Semayang berjemaah. Kalau ragu-ragu, bukan ragu-ragu, tak khusyuk. Semayang ni asyik duit ingat ayat tebu ya, awak tak tahu? Teringat ayat tebu. Astaghfirullahalazim. Kena semayang lain ke? Tak payah. Kena ulang semayang? Tak payah. Kena berhenti semayang? Tak payah. Sebab khusyuk bukan membatalkan semayang. Tak khusyuk tu tidak membatalkan semayang. Kita yang pergi bagi batal. Kita, Allah semayang lain lah. Di situ kita yang salah. Syaitan gelak je lah. Tak khusyuk, tak apalah. Kita istighfar lah kepada Allah. Doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah terima. Ingatlah, tak khusyuk tidak membatalkan solat. Jadi siapa yang batal semayang? Kita pergi bagi batal, salah. Kena jelas hanya tu dah.
Okey, apa makna ayat maka hukumnya dibina? Dibina ni maknanya bahasa Arab tu atas dia belum melakukan perkara-perkara yang diragui itu. Okey, masalah-masalah macam ni. Contoh dia ragu, aku dah buat rakaat keempat ke belum? Ni rakaat 3 ke 4? Mana sekarang ni sudah rakaat keempat ke belum? Kena ambil belum tu. Dibina atas tu maknanya dia kena mengambil satu pendirian. Bahasa Arab tu dibina atas. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia tahu dibina atas ni kadang-kadang digunakan konsep. Macam tahiyat awal, baca dekat selawat kat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca sampai tentu je. Tak perlu baca wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak perlu baca selawat Ibrahim yang tak payah. Pasal apa? Sebab at-tasyahudul awal mabniyun ala takhfif. Tahiyat awal dibina atas keringanan. Makna konsep. Situ dibina makna konsep. Tahiyat awal dibina atas ringan. Makna konsep tahiyat awal itu ringkas, ringan. Tak perlu dipanjang-panjangkan. Memadai dekat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. At-tasyahudul awal mabniyun ala takhfif. Itu dia punya kaedah dia. Tahiyat awal dibina atas konsep ringkas. Kalau yang ni dibina ni pendirian kita bila 3 ke 4 dibina atas rakaat ketiga. Makna kita kena mengambil sikap 3 belum 4. Macam tu. Ala kulli hal, perenggan ni dia merujuk kepada kaedah al-aslu adam. Bila ragu-ragu buat ke tak buat, tak buat. Aku ada buat salah atau dah sembahyang ni? Tak buat salah. Aku dah sujud sahwi ke belum? Belum sujud. Silakan sujud. Tapi kalau ragu-ragu, aku dah buat ke rakaat keempat ke belum? Belum buat. Okey? Aku sujud ni sekali ke 2 kali ni? Sujud pertama ke kedua? Maknanya dia ragu-ragu. Dah buat ke sujud kedua ke belum? Belum buat sujud kedua. Sujud sekali lagi. Nanti dia sujud sahwi lah. Pasal apa dia sujud sahwi? Pasal atas keraguan-keraguan dia tadi tu, dia boleh buat sujud sahwi. Sunat dia sujud sahwi. Baik. Itu makna dibina atas. Bahasa Arab tu. Dibina atas tu bahasa Arab. Ustaz, setelah imam beri salam, makmum beri salam. Okey? Masih baca sesuatu doa, apa hukum? Macam mana ni? Ustaz, setelah imam beri salam, makmum belum beri salam, masih baca sesuatu doa, apa hukum? Ini pun saya dah hurai dah. Tengok balik dalam rakaman sebelum ni. Ni kes makmum melambatkan salam sedangkan imam dah bagi salam. Boleh tak makmum melambatkan salam? Boleh. Bahkan afdal, sunat makmum melambatkan salam kalau dia nak buat 2 benda. Yang pertama, dia ada doa yang selalu dia duk baca, dia nak baca. Dia tak mau bagi salam lagi, dia nak baca-baca doa dulu. Sekejap lagi baru dia bagi salam. Tak apa, sunat dia macam tu. Imam tak boleh baca doa banyak-banyak. Imam kena ra'i jemaah. Imam bagi salam. Dia ni, syarat dia tak perlu tambah rakaat. Rakaat dia memang rakaat terakhir dah. Imam bagi salam. Dia melambatkan memberi salam untuk membaca doa. Boleh dan afdal macam tu. Kita ada doa kita sendiri, kita nak baca. Kita biasa baca doa jauh daripada Dajjal. Bacalah. Sekali bagi salam. Yang kedua, makmum melambatkan memberi salam kerana makmum nak buat sujud sahwi. Imam tak buat sujud sahwi. Imam lupa qunut. Imam lupa sujud sahwi. Imam tahiyat akhir, imam bagi salam terus. Makmum ni ada cadangan nak buat sujud sahwi. Maka makmum lambat bagi salam kerana makmum nak sujud sahwi dulu pun boleh. Biarlah imam kita tak sujud sahwi. Jangan marah imam. Jangan persoal imam. Sebab kunut itu sunat, sujud sahwi pun sunat. Sunat menampung sunat. Imam tak mau buat sujud sahwi, tak apa. Dia bagi salam kanan kiri, kita buat sujud sahwi. Bagi yang nak buat. Yang nak bagi salam terus pun bagi salam. Benda boleh. Perkara itu dibenarkan. Okey. Di bawah ada hadislah Nabi sebut apabila seseorang kamu ragu-ragu dalam semayang, dia tak ingat dia semayang 3 ke 4, maka dia kena buang yang ragu-ragu dan dibina atas apa yang dia yakin. Yakni dia pegang rakaat ni rakaat 3, belum 4. Kemudian ditambah 1 rakaat lagi, nanti dia sunat buat sujud sahwi 2 kali kan. Fa in shalla khamsan syafa'na lahu salatuhu. Jika dia semayang 5 rakaat, katalah semayang itu menjadikan 5 rakaat.
dia ragu-ragu 3-4, dia kena pegang 3, dia tambah satu lagi. Katakan rakaat yang dia tambah tu pada hakikatnya dia pun tak tahu. Hakikatnya itu rakaat kelima, maka solatnya telah genap. Dan jika dia solat sempurna, 4 rakaat memang 4 betul, hak dia tambah tu pun bukan rakaat terlebih, maka itu menjadi kehinaan bagi syaitan. Jadi bila 3 akan 4, pegang 3, tambah satu lagi. Kalau 5 pun tak apalah, pasal rakaat kita cukup. Kalau kita tambah tu benar-benar 4, yang tu jadi apa? Targhiman lisyaitan, menjadi satu kehinaan bagi syaitan. Surat 218 sikit lagi. Dan jika dia memang wajib melakukan perbuatan itu dalam apa keadaan sekalipun, maka dia tidak boleh sujud sahwi. Contohnya seseorang ragu-ragu ketika sedang solat pada rakaat ketiga, ragu-ragu adakah itu rakaat ketiga atau keempat. Tu dia pun fikir, memang 3 lah, memang 3 sungguh. Nak kena tambah rakaat keempat. Kemudian dia teringat di dalam rakaat ketiga itu memang pun dia dalam rakaat ketiga. Dia fikir balik memang 3. Sebab tadi baca tahiyat awal baru tak saat baca tahiyat awal. Hak ni 3, fikir balik hak ni 3. Okey? Maka dia memang wajib tambah satu rakaat lagi. Bukan ragu-ragu, dia yakin tambah rakaat keempat dengan penuh keyakinan. Masalah macam ni, maka dia tidak boleh sujud sahwi selepas tahiyat akhir nanti. Tak boleh. Pasal memang nak kena tambah. Bila kita rakaat ketiga, kita duduk fikir ni rakaat berapa atau? Rakaat 4 dah apa? Fikir balik, tadi baru baca tahiyat awal. Ni 3 ni, 3. 3 memang nak kena tambah 4. Maka tambah satu rakaat itu tidak boleh sujud sahwi. Sebab tambah satu rakaat tu dipanggil la budda minhu. Memang kena tambah. Rakaat keempat tu memang kena tambah. Tetapi jika dia teringat selepas berdiri dah. Mula-mula dia 3 ke 4, 3 lah aku mengaji kena pegangan 3. Al-akhdhu bi aqalla ma qil. Ambil angka yang sikit. Dia pun berdiri. Berdiri tu dia akan main ragu-ragu. Aku berdiri ni rakaat keempat ke 5 ni. Mula fikir balik, memang ni aku berdiri ni memang 4 betul. Hak tu nanti sunat sujud sahwi. Tetapi jika dia teringat selepas berdiri ke rakaat keempat, maka sunat sujud sahwi. Tu sunat sujud sahwi juga. Pasal apa? Pasal taradud, dia teragak-agak tu. Kalau sebelum dia berdiri ke rakaat keempat, dia fikir balik, memang ini rakaat ketiga, memang aku wajib tambah satu rakaat lagi. Yang tu tidak boleh sujud sahwi. Senangnya kalau nak fikir nak sujud sahwi tak sujud sahwi, guna kaedah ni je. Nak sujud sahwi ke tak sujud sahwi? Tak usah sujud, lebih baik daripada sujud. Tak usah duk sujud. Kalau ragu-ragu jangan sujud. Yakin, faham betul-betul baru sujud sahwi. Ustaz, kita duk solat seorang. Okey, solat seorang. Ada kawan mai solat belakang kita untuk berjemaah. Macam mana dengan solat kita tadi yang tak berniat imam? Okey, tengah-tengah orang duk ikut tu. Tengah-tengah orang duk ikut kita. Bila kita sedang ada orang ikut kita, kita niatlah jadi imam. Niat jadi imam. Kalau kita tak niat, tak apa tak? Tak apa. Imam tak wajib niat jadi imam. Kita tak niat jadi imam. Kita niat sembahyang seorang. Han nak ikut-ikut. Aku tak niat jadi imam pun tak apa juga. Tidak wajib berniat melantik diri sebagai imam. Siapa nak ikut-ikut? Aku tak mau jadi imam apa nak ikut-ikut pun boleh juga. Atau kita tak tahu pun kata ada orang ikut kita. Suara kita pun pelannya, kita tak tahu. Habis-habis kita bagi salam, baru kita tengok, loh, dia pun ikut kita rupanya. Tak apa juga. Kata kuncinya, berniat menjadi imam tu tak wajib. Yang wajib orang belakang yang nak ikut kita, mereka kena niat mengikut imam. Dah mereka nak ikut, mereka kena niat ikut imam. Imaman, ikut imam. Tapi niat ikut imam ni bukan wajib dalam takbiratul ihram, dalam solat mereka. Mereka ikut kita, mereka takbir solat fardu subuh. Lepas dah takbir, tak apa, niat mengikut imam tu tak wajib dalam takbiratul ihram. Wajib dalam solat tu. Makmum, okey, ayat dia mudah je. Makmum yang nak berjemaah wajib berniat mengikut imam. Imam tidak wajib berniat dirinya sebagai imam. Boleh jadi dia tak tahu ada orang ikut, dia tak niat jadi imam.
Ataupun dia tahu orang cuit bau dia. Dia tahu. Tapi dia niat, aku bukan imam. Lastu imaman lakum. Aku bukan imam kamu. Aku tak mau jadi imam. Tapi dia tak larang. Apa nak ikut-ikut. Aku tak mau jadi imam. Boleh. Tapi tak dapat pahala jemaah. Kepada imam tak dapat. Makmum dapatlah. Imam tak wajib niat jadi imam. Jelas statement tu. Imam tidak wajib berniat sebagai imam. Kecuali. Ada kecuali dia. Bila kita bagi umum, kita kena bagi takhsisul am. Ada kecualian. Pengecualian dia, kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat, imam wajib berniat jadi imam. Bahkan niatnya bila? Dalam takbir tu kena niat dah. Solat fardu Jumaat sebagai seorang imam. Imaman. Lillahi ta'ala tak wajib. Tunai qadha tak wajib. Solat fardu Jumaat sebagai seorang imam. Dia kena niat dalam takbir. Sebab apa? Sebab sembahyang Jumaat ni fardu ain, wajib berjamaah. Sembahyang lain tak wajib berjamaah. Kalau imam tak niat sebagai imam, orang belakang wajib niat sebagai makmum. Siapa dapat pahala jemaah? Orang belakang pakat dapat pahala jemaah. Kalau ni tahu cara gerak semua, ni tahu elok, imam tunduk, ni tunduk, imam iktidal, ni iktidal, belakang dapat pahala jemaah, insya-Allah. Imam tak dapat sebab dia tak niat. Salahkah imam tak niat? Tak salah. Jadi, yang terbaiknya bila kita sedang ada orang duk ikut kita sembahyang, kita niatlah, aku menjadi imam mereka yang di belakangku. Wajibkah? Tak wajib. Habis tu, sunat kita niat supaya kita pun boleh dapat pahala jemaah. Faham no? Sunat kita niat, tak wajib. Yang wajib niat sebagai imam ni hanya imam solat Jumaat. Imam solat Jumaat dia kena niat. Dia tak boleh niat aku sembahyang fardu Jumaat macam tu je, tak boleh. Solat fardu Jumaat sebagai seorang imam. Solat-solat lain imam tak wajib niat jadi imam. Dia tak tahu, dia marah pun tak apa. Dia marah kita, hampa jangan ikut aku tak rela orang ikut aku. Kita ikut lah. Kita tahu dia sembahyang baca betul, kita ikut. Kita dapat pahala jemaah, dia tak dapat, dia punya pasal. Solat dia sah, solat kita sah. Beza dia, kita niat ikut dia, kita dapat pahala jemaah. Dia tak niat jadi imam, dia tak dapat pahala jemaah. Di sudut pahala jemaah je beza. Kita nak kata dia tak niat jadi imam, solat dia batal apa semua, tak boleh. Jadi apabila kita berada di depan, kita sedang ada orang ikut kita, sunat kita niat, aku menjadi imam kepada mereka. Aku imam kepada dia orang yang ada belakang dia orang ni. Kalau kita tak niat pun, tak apa. Kalau kita tak sedang bagi salam, baru tengok dia pun duk ikut, Allah menyesal lah, aku tak niat, sembahyang aku mana? Sembahyang apa? Cuma tak dapat pahala Jumaat sahaja. Okey? Dia faham tak? Kalau soalan fiqh, adakah imam wajib berniat jadi imam? Tak wajib. Ada tak sembahyang imam wajib jadi imam? Niat jadi imam? Ada. Sembahyang apa? Sembahyang fardu Jumaat. Di situ imam kena niat jadi imam. Dalam sembahyang lah? Bukan dalam sembahyang. Dalam takbiratul ihram tu kena niat dah. Salam Ustaz, boleh jelas tentang makmum masbuk? Kurang faham tentang dapat rakaat jika tak lebih 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang tu bukan masbuk, tu muafiq. Kita dah hurai dah tu. Tolong rojok balik video-video sebelum ni. Hak bab 3 rukun yang panjang tu, yang tu muafiq. Dia ada masa muddatul qiyam, tempoh berdirinya tu panjang bersama imam. Imam rokok, dia wah-wah, aku baca Fatihah tak baca Fatihah. Dia kena baca dulu. Itu muafiq. Pasal dia berdiri, tempoh berdiri dia tu mencukupi masanya untuk baca Fatihah. Itu muafiq, tak boleh rokok bersama imam, kena habiskan Fatihah. Contoh dia ragu-ragu, aku baca ke tak baca? Ambil tak ke baca? Baca ke tak baca? Ambil tak tu, tak baca. Bila ragu antara buat dengan tak buat, kira tak buat. Okey? Ataupun masalah dia berdiri lama, dia duduk dengar Fatihah imam membaca sedap. Habis-habis Fatihah imam rokok. Macam petang kemarin, kita hurai dah, imam rokok. Dia tak boleh rokok. Pasal tadi tempoh bacaan Fatihah, masa imam duduk baca Fatihah tu, dia hanya berdiam diri. Fardu takdir. Apa makna fardu takdir? Seandainya dia membaca bersama-sama imam Fatihah, kan sempat habis. Maka imam rokok, dia tak boleh rokok. Ini muafiq, bukan masbuk. Masbuk lain. Muafiq, maka dia tak boleh rokok lagi. Dia kena baca Fatihah sampai habis baru rokok. Tempoh bacaan Fatihah dia, diberi tempoh untuk dia habiskan Fatihah 3 rukun yang panjang. Rukun siapa? Rukun imam tu. Kita bilang rukun panjang imam, iaitu sujud,
Sujud pertama, sujud kedua. Sampai tu, panjang tu. Lepas sujud, tengok, kalau imam duduk tahiyat akhir, dia kena turun. Saya hurai semua dah, tolong tengok balik video. Kalau soalan tentang masbuk orang yang masa tidak mencukupi untuk dihabiskan Fatihah. Contoh rakaat pertama dia main lambat, dia takbir. Dalam 2 saat, imam rokok. Lepas dia takbir 2 saat, imam rokok. Maka dia baca Fatihah sekadar 2 rakaat. 2 saat tu lah. Takat mana? Ala kadar. Baca ala kadar saja. Sebab masa tak mencukupi. Dan masbuk ini boleh berlaku rakaat pertama, yang tu semua orang faham. Dan boleh berlaku rakaat-rakaat yang lain juga. Apabila ada aral, ada masalah. Contoh tertidur dalam tahiyat awal. Lambat bangun. Ataupun sakit urat, lambat pergerakan. Bila dia berdiri jangan buang masa. Berdiri, terus baca Fatihah. Baca 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat, imam rokok dah. Terus rokok. Sebab masa itu hanya muat untuk 6 ayat. Dan dia bukan berlengah, dia memang jenis slow motion. Orang tua ni boleh berdiri tapi lambat sikit. Daripada tahiyat awal nak berdiri tu lambat. Imam cukup 7 ayat, imam tak tunggu, imam rokok terus. Dia baca, dia berdiri tu bukan dia melangut tak, dia baca boleh 6 je. Imam rakaat. Tak apa, 6 sudah cukup. Itu masbuk. Masbuk boleh berlaku bukan hanya rakaat pertama, boleh berlaku rakaat lain. Nak hurai muafiq masbuk ni, tonton tengok baliklah video sebelum ni. Tengok balik. Jenuh kalau nak hurai. Tengok daripada video pertama tu, mengaji satu-satu bagi faham. Salam. Waalaikumsalam. Bagaimana Abang Mi tanya bagaimana adab keluar dari semayang apabila batal. Perlukah beri salam dulu? Dah batal tak payah bagi salam. Salam ni kita nak tutup semayang. Nak complete semayang. Ni semayang kita tergendala batal, keluar je. So nak kita tutup hidung. Pegang hidung, keluar. Seolah-olah hidung kita tu berdarah. Tutup hidung. Bukan mana tutup hidung tu kita kentut terlampau busuk tu kita tutup hidung. Dah. Isyarat kata ada satu masalah kesihatan. Tu kita keluar. Terima kasih Ustaz jelas. Kalau niat imam tapi tak ada pemakmum, macam mana Ustaz? Boleh dia niat imam, dia rasa macam orang ikut dia pun niat imam. Tak ada masalah. Niat imam ni tak wajib. Kalau dia niat habis-habis semayang berkali-kali tak ada siapa pun, tak ada masalah. Mungkin tadi tu jin ke apa cuit dia kan. Dia rasa macam ada orang ikut dia niatlah jadi imam. Oleh berkali seram satu macam, tak ada siapa pun ni. Tak apa. Boleh niat jadi imam walaupun tak ada imam. Tak ada jemaah belakang kita. Jangan sengaja. Kalau tala'ub, main-main tak boleh. Dia tahu memang dalam surau tu dia seorang. Dia buat-buat, dia seronok-seronok. Dia hegeh-hegeh dia niat aku jadi imam. Imam pada siapa? Mana ada siapa? Saja nak niat juga. Kalau dia niat main-main, tu memanglah main-main batal. Main batal solat. Tala'ub dipanggil. Solat ni dia kena serius, dia bukan boleh main melawak-melawak suka-suka hati kan. Tu batal. Kalau dia rasa macam ada orang ikut dia pun niat jadi imam. Berkali-kali, loh, tak ada siapa. Tadi macam ada orang. Tu jin ke? Jin ke? Kali-kali tak ada siapa. Boleh jadi jin. Kawan saya bisa cerita, saya tak tahu cerita betul tak. Dia cerita semayang ni 2 saf. Surau 2 saf. Dulu semayang rapat-rapat lah dulu. Saf pertama, saf kedua. Dia berada di saf kedua. Imam jadi imam, dia berdiri di saf kedua. Tengah semayang, ada orang cuit bau dia. Dia relin dengan mata dia, macam tak nampak pun, tapi orang cuit bau dia. Saf pertama penuh, saf kedua penuh. Hamba Allah sahabat saya ni, dia berada di saf kedua, duduk berdiri. Duduk semayang. Rasa macam orang duduk kuit. Dia relin tengok macam tak ada orang. Dia pun wah-wah lah, aku nak undur pergi belakang. Squid ni mana nak panggil undur belakang. Aku nak undur belakang, tak tahu. Asal macam tak ada orang. Dia buat tak tahu. Squid lagi. Dahsyat. Squid deras pula. Tekan ni. Jari ni tekan dalam ni. Maka dia pun undur pergi belakang. Undur pergi belakang. Memang tak ada orang. Dia cerita kat saya. Dia kata, seram tu. Memang tak ada orang. Tapi siapa squid tu? Dan dia nak pergi depan balik, tempat dia hak kosong, dia nak pergi depan balik, Nepal ni pula pantang kosong rapat. Rapat habis, tak ada peluang. Tak ada peluang. Ni cerita betul tak betul tak tahu, tapi kawan saya cerita. Dia tahu hantar seram tu.
Aku semayang di saf kedua. Tak ada bunyi pintu orang masuk apa pun. Tiba-tiba ada orang quit aku. Aku relin. Boleh relin tak batal. Beralih pun tak batal. Jangan dada kita je berubah. Beralih pun tak batal. Dia dengan ekor mata dia. Tak ada siapa ni. Buat tak tahu. Buat tak tahu kawan tu dia tekan bawah ni. Cucuk ni. 2 kali dia pun. Kok ada orang kot. Dia unduk belakang. Unduk memang tak ada siapa. Allahu Akbar. Dia kata seram. Takut. Ana tanya dia. Awak hang tak langkah pergi depan balik? Dia kata nak langkah pergi depan apa? Orang Melayu pantang kosong rapat. Tang tu pun tak apa betul tu. Bila kosong jangan rapat. Saya habaq dah. Kalau ada siapa batai keluar. Ruang kosong tu dipanggil furjah. Ruang kosong. Jangan rapat. Bagi peluang orang belakang tu top up main depan. Kalau kata soft pertama ada orang batai keluar, jangan rapat. Biar hak soft kedua ni langkah pergi depan. Tu cara yang betul. Kita pantang orang kosong, dia gerak rapat. Boleh tak rapat? Boleh. Tapi bukan kena cara macam tu. Bukan cara macam tu. Celik, cering, buruh rumah. Aduh, tak tahulah kot dia murung saya, tak tahu lah. Kawan saya ni pun dia suka melawak. Tak tahulah. Tapi boleh jadi betul kan? Ustaz, macam mana orang yang jenis solat cepat, tak baca surah, cuma baca Al-Fatihah, kurang pahala? Solat dia sah tapi kurang pahala. Kita pun kadang-kadang duk sembahyang sunat ba'diyah qabliyah, kita pun tak rajin baca surah kan? Kurang pahala. Kalau nak sempurna, baca surah. Dalam semua sembahyang. Fatihah, surah. Fatihah, surah. Kecuali sembahyang apa? Sembahyang mayat je. Tak ada surah. Sembahyang mayat terserah dia baca surah lah. Tidak disyariatkan baca surah. Okey, setakat tu. Okey, 8 lebih dah. Kita tangguh dulu. Sekejap isteri saya pula ada kelas Quran. Nak mengajar Quran. Lepas setengah lagi. Jadi kita berhenti dulu. Mudah-mudahan majlis kita ni diberkati oleh Allah. Kita faham sungguh-sungguh. Nanti habis ni saya cetak pula insya-Allah jilid ketiga. Jilid ketiga saya gabungkan zakat, puasa, haji. Tanwir Masalik ni. Kemudian ada lagi bab ekonomi, jual beli, sewa menyewa, syarikat. Semua ni kalau kita boleh belajar fiqh ni, kalau Allah panjangkan umur kita belajar. Fiqh ni kita akan faham. Inilah syariah, inilah undang-undang Islam. Undang-undang keluarga, undang-undang ibadat personal kita dengan Allah, undang-undang dengan orang, hubungan dua hala, pihak pertama, pihak kedua. Muamalat ni dia banyak akad, banyak kontrak lah. Begitu. InsyaAllah Allah panjangkan umur nanti dan tuan-tuan dapat ikut kuliah. InsyaAllah doa bagi sihat, panjang umur. InsyaAllah kita belajar Tanwir Masalik ni, fiqh, hadis, Quran, berdalil. Inilah agama kita. Siapa-siapa yang Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fiddin, Allah bagi dia faham agama dia. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.